bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berada di penghujung bulan Zulkaidah, salah satu daripada bulan-bulan haram. Belum masuk bulan haji lagi. Bulan Zulkaidah ni saja dah kira salah satu pada bulan haram, bulan besar. Yang mana sayurianya kita hidupkan bulan-bulan haram ini dengan menambahkan lagi amalan kita. Tambah puasa sunat, tambah baca Quran, tambah i'tikaf, tambah zikir, tambah menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan-bulan haram. Sebut tentang puasa sunat, tuan-tuan sekalian, amalkan puasa sunat paling tidak 3 hari 1 bulan. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah. 3 perkara, iaitu apa? Duha 2 rakaat, witir sebelum tidur, dan juga puasa 3 hari 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan, dan baginda tak tinggalkan puasa bulan terang 13, 14, 15. Itulah paling minimum. Itulah paling minimum ya. Kita perlu penyucian, overhaul secara rohani. Itulah ibadat puasa kita. 3 hari kita puasa 1 bulan, penghapus dosa selama 1 bulan. 3 hari kita puasa 1 bulan, kalau diganda 10, maka seperti seumpama kita puasa 1 bulan. Dan kalau kita amalkan setiap bulan, maka seumpama kita puasa sepanjang tahun. Kalau kita puasa 6 selepas Ramadan, puasa 6 campur 30 dalam Ramadan dikali 10, 360. Macam puasa sepanjang tahun puasa Ramadan. Itu besar fadilatnya. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, pahalanya macam kita puasa sepanjang tahun puasa sunat. Allah, ini karuniaan Allah Ta'ala. Maka jangan tak puasa, tuan-tuan. Senin Khamis tu berat ya. Senin Khamis tu berat, 8 hari, 1 bulan. Kalau dapat buat lagi bagus. Tetapi kalau kita payah, buatlah 3 hari. Kalau boleh 3 hari straight, 13, 14, 15. Tak berat, ringan. Ringan. Kita puasa hari ini, besok kita puasa, besok malamnya dah hari raya dah. Allah ya. 3 hari saja kita punya puasa. 3 hari saja kita punya puasa. Kalau boleh hari bulan terang. Kalau tidak, maka hari apa pun boleh, asal 3 hari 1 bulan ya. Tambahan pula, kita dah tak lama akan masuk bulan Zulhijjah. Tak masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah puasa sunatnya 9 hari. 9 hari. 1 sampai 9. Ke 99 muakkad. Ke 99 muakkad. 1 sampai 7 sama markahnya. 8 lagi besar, hari Tarwiyah namanya. 9 hari Arafah, paling besar, diampunkan dosa 2 tahun kalau puasa pada hari Arafah. Maka masuk 1 Zulhijjah, kita kena tunggu pengumuman. Kita tunggu pengumuman, nampak anak bulan ke tak nampak anak bulan. Kalau ikut jadual kalender, hari Jumaat akan datang ni 1 hari bulan Zulhijjah. Maka ada Khamis malam Jumaat, sudah kira malam 1 Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah, banyak kerja nak kena bikin. Banyak perkara nak kena perhatikan. Kalau kita tidak jaga, maka hari raya haji ni macam tak ada makna tau. Yang ada setengah orang hari raya haji, dia masak-masak pun tidak. Setengah orang hari raya haji, cuti umum tahan, dia ambil overtime. Kata bilang, hari raya pun dia kerja. Tak apalah, setakat hari raya haji, anak pun belum pergi haji. Oh, belum pergi haji, jadi hari raya haji tak payah sambut. Tidak ya. Hari raya haji ni lebih besar daripada hari raya puasa. Hari raya haji lebih besar daripada puasa. Hari raya puasa, sunat puasanya 6 hari. Hari raya haji, sunat puasanya 9 hari sebelum hari raya ya. Jadi kalau masuk 1 Zulhijjah saja, sudah mula. Firman Allah Ta'ala, wal fajri wal layalin ash. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Fajar hari raya haji, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Besar, sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini ya. 9 hari kita puasa, 1 sampai 9. Hari ke-10 kita ibadat korban. Dan barang siapa sudah bercadang untuk nak buat ibadat korban, sayugia daripada malam 1 Zulhijjah itu, jadi bermakna hari penghabisan bulan Zulkaidah, dia sudah mula membersihkan diri. Diterimnya apa yang patut diterimnya, dicukur apa patut dia cukurnya, dia ketip kukunya apa yang patut dibersihkannya semua. Masuk 1 Zulhijjah saja, terus tak bikin apa-apa. Cukur rambut tidak, gunting tidak, ketip kuku tidak, macam dalam ihram. Macam dalam ihram, 1 hari, 2 hari, sampailah lepas minggu dah mula berjambang, dah tak kusut. Sama datang sembahyang hari raya dalam kusut masai. Hari raya haji tak macam hari raya puasa. Hari raya puasa kita datang dengan bersih, dengan sigap. Hari raya haji kita datang dengan kusut masai. 9 hari dah puasa, 10 malam dah qiyam. Maka datang sembahyang hari raya dalam keadaan begitu. Lepas sembahyang hari raya, dengan melaungkan takbir pada Allah Ta'ala, sembelih haiwan korban kita. Mohon diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ibadat korban pulaknya itu adalah seafdal-afdal amal yang dilakukan oleh anak Adam pada 10 Zulhijjah.
tidaklah seperti menumpahkan haiwan korban. Setakat daging seekor kambing 1,500 lah lebih kurang, kecil. Anak derma masjid 5,000 setiap hari raya haji. Tak sama dengan korban. Sama. Anak kasih 10,000 rumah anak yatim, tak sama dengan kita laksanakan ibadat korban. Sebelum darah tu jatuh ke bumi, Allah sambut darah itu diletakkan tempat istimewa. Ketika Siti Fatimah melakukan korban, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya pergi lihat, kerana pada titisan darah pertama turun ke bumi, titisan pertama darah ke bumi, ketika itulah Allah Taala ampunkan segala dosa-dosamu. Ya, jadi laksanakan ibadat korban. Ibadat korban ini bukan seumur hidup sekali, setiap tahun sekali bagi setiap individu yang mampu. Jadi kalau satu keluarga ada dengan abah, dengan isteri, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, sama sekali 7 orang, 7 ekor haiwan kita tumbangkan. Hafdalnya 1 ekor unta untuk 1 orang. 1 ekor unta untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor lembu untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor biri-biri untuk 1 orang. Kemudian seekor kambing biasa untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor unta kongsi 7 orang. Kemudian 1 ekor lembu kongsi 7 orang. Itulah yang paling kecil. Kalau saya mampu, sama ada saya sembelih 1 ekor unta ataupun saya sembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta. Kenapa? Lebih banyak haiwan yang kita tumbangkan untuk korban. Buat ibadat korban, tuan-tuan sekalian. Bagi yang mampu, buat. Sebut tentang mampu, kita korban, kita tengok kemampuan kita lah. Yang tak mampu, 2 tahun sekali pun jadilah. 3 tahun sekali pun tak apa. 5 tahun sekali pun tak apa. Jangan tak buat. Buat ibadat korban. Tak boleh kongsi. 1 kambing 1 orang. Tak boleh tak mampu. Kongsi 2-3 orang tak boleh. 1. Kongsi. Apa tak boleh kongsi? Bagi yang mampu pula, janganlah kau hanya sikit saja. Sukalah kami ingatkan. Tentang ibadat korban, kami sebutkan. Tentang kemampuan, saya suka sentuh. Kalaulah kemampuan kita punya income, hasil penghasilan kita setiap bulan 3 kali lebih pada orang, agak-agak korban kita nak macam orang tak? Kita punya gaji, kita punya pendapatan 1 bulan 3 kali pada orang. Taruhlah, kalau Batu Pahat saya tanya 1 orang gaji berapa agaknya untuk hidup selesa, 2,000 dah okey. Kalau sini paling tidak berapa ribu nak hidup selesa? 2,000 okey, selesa sini. 2,5 ya. Ada tak taruhlah sini orang gaji 2,5 dah boleh selesa. Ada tak orang gajinya 1 bulan 8,000? Ada tak? Ada kan? Ataupun hasil perniagaannya 8,000, 9,000. Ada. Kalau begitu, kau punya gaji lebih 3 kali lebih pada orang, bermakna engkau punya susah payah dalam mencari dunia 3 kali lebih pada orang. Bermakna engkau punya ibadat 3 kali kurang daripada orang. Bermakna engkau punya hadir kuliah 3 kali lebih pada orang. Tak ada mana dunia dengan akhirat boleh sama. Tidak. 1 torong, 1 sorong, 1 tarik, 1 tarik, 1 sorong. Begitu ya. Begitu. Kalau begitu, gaji engkau 3 kali daripada orang. Kereta engkau 3 kali lebih mahal daripada orang. Rumah engkau 3 kali lebih besar daripada rumah orang. Kapet engkau 3 kali lebih tebal kapet orang. Korban kau sama dengan orang? Tak boleh. Korban kena 3 kali lebih pada orang. Korban, tak apalah. Ambil lembu sebahagian. Pun buat kat Cambodia. Yang murah punya. Tak boleh lah. Tak apa. Saya Alhamdulillah rezeki saya banyak. Saya pelan dah umur. Syukur Alhamdulillah. Seekor lembu atas nama saya sendiri. Sini unta tak ada kan? 7 kambing. Paling tidak 3 kambing lah. Paling tidak lebih daripada orang lain. Kemampuan tak menjadi apa. Beri dagingnya semua itu ya, kerana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat ibadat Quran, ibadat korban. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib. Mazhab kita walaupun tak sampai wajib, tapi itu sunat yang sangat-sangat penting. Sunat yang terpenting pada hari raya haji untuk kita lakukan. Buat tuan-tuan sekalian, sementara hayat di kandung badan, harap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada hari raya haji pula, takbirnya 5 hari. Takbir 3 jenis takbir. Hari puasa takbirnya 1 takbir saja, takbir mursal. Daripada maghrib takbir sampai imam datang sembahyang besok. Takbir mursal saja. Takbir muqayyad pun tak ada tau. Takbir muqayyad pun tak ada. Lepas sembahyang takbir tak ada pun ada ayat haji. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh pun tak ada takbir ya. Kebanyakan tempat takbir juga. Okeylah. Tapi sebetulnya tak ada. Takbir panjangan saja. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh
zikir macam biasa. Lepas tu baru takbir berpanjangan. Kalau hari raya haji, takbir berpanjangan malam sampai pagi ada. Takbir muqayyad ada, takbir yang selepas mengiringi sembahyang. Bermula daripada 9 Zulhijjah. Bermula daripada 9 Zulhijjah, besok hari raya puasa, besok hari raya haji, ini hari subuh dah mula takbir. Sampailah hari tasyrik ketiga sebelum maghrib, takbir. 5 hari takbirnya. 5 hari takbirnya. Apa sembahyang nak ditakbirkan? Segala sembahyang fardu. Baik laki-laki, baik perempuan. Baik berjemaah, baik sendirian. Baik di masjid, baik di rumah. Baik adaan, baik qadaan. Semuanya ditakbirkan. Ya. Sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu kifayah. Sembahyang jenazah, sembahyang gaib. Takbir tau. Kita raya haji kan ada jenazah. Tempat kita jarang kita dengar orang takbir. Ya. Sembahyang jenazah, takbir. Itu kan sembahyang berjemaah tu. Berjemaah takbir. Dan juga apa, segala sembahyang sunat yang didirikan secara berjemaah. Tengah hari-hari tasyrik ada gerhana, sembahyang. Lepas salam takbir. Lagi sembahyang apa? Sembahyang hari raya haji itu sendiri. Sembahyang hari raya haji itu kan sembahyang sunat dan berjemaah. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak ada sembahyang hari raya antara dengan khutbah dengan sembahyang tiada menjadi syarat mualat. Sembahyang Jumaat ada. Jadi kita dah sembahyang pun. Lepas salam sebelum naik mimbar takbir dulu. Naik mimbar, begitu ya. Takbirnya sampai 5. Dan segala yang setengah ulama bahkan mengatakan segala qabliyah ba'diyah sembahyang duha kau nak takbir pun boleh. Takbir ya. Jadi takbir muqayyad. Kalau untuk kita daripada apa subuh 9 Zulhijjah sampai ke sebelum maghrib hari tasyrik penghabisan 5 hari. Jadi kalau umpamanya maghrib pukul 7 suku. Pukul 7 kita sembahyang jenazah. Masih takbir lagi ya. Begitu. Untuk orang-orang haji, dia mula takbir 10 Zulhijjah waktu zuhur. Kerana malam itu hari 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah. Malam tu dia Muzdalifah, dia di Mina. Selepas melontar Jumratul Aqabah, zuhur 10 Zulhijjah dia mula takbir. Penghabisannya subuh hari tasyrik ketiga, iaitu hari Nafar Thani. Lepas subuh dia nak pack up dan nak balik semula ke Mekah, maka takbirnya sampai waktu itu. Kita lain pula, kita punya takbir sampai ke sebelum maghrib. Begitu takbirnya panjang. Dan ada lagi satu takbir. Jadi hari haji ada takbir muqayyad mengiringi sembahyang, takbir mursal, takbir berpanjangan, dan takbir apabila melihat haiwan korban. Dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, kita tengok masjid kita ni awal-awal lembu dah datang ya. Umpamanya lah, lembu dah datang awal-awal, 1 Zulhijjah dia dah datang. Dia nampak saja takbir. Sambil mandu, sambil naik motosikal, sambil jogging, nampak saja terus Allahu Akbar. Takbir kebesaran. Takbir satu set. Sadaqah wa'adah wa nasara amdah semua. Sampai satu set. Asal nampak. Sampailah hari tasyrik ketiga. Panjang. Jadi hari haji takbirnya sampai 3 set takbir, sampai 5 hari takbir, sampai 14 hari takbir. 13 hari takbir. Banyak. Jadi hari raya haji ni banyak penghayatan-penghayatannya ya. Jadi jangan kita tak besarkan. Ini semua kita buat ya sebagai syiar agama Allah Taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka yang sedemikian adalah lantaran terbit daripada hati yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi kita hidupkan syiar-syiar ni tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi lah kalau dah macam bayi-bayi saya ni, tak berapa hari lah kita dapat jumpa ni pun dah syukur. Berapa ramai semenjak kita tak jumpa ni, berapa ramai yang jauh lebih muda pada kita dah meninggal dunia. Hanya kita belum nak diambil oleh Allah Ta'ala. Seram ya. Cakap mati memang mati. Kan kita cakap dengan anak-anak kita, tak bila-bila lah bahkan pergi. Tapi nak fikir punya seram, takut. Dosa kitanya dah tua, tapi akan dikira dosa dari muda. Kita dah tua, tapi akan ditengok segala kekurangan dan amalan kita sejak dari muda. Allah, takut sekali tuan-tuan sekalian. Mohon ampun Allah Ta'ala, mohon redha Allah Ta'ala. Mohon Allah Ta'ala dengan rahmatnya matikan kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan apabila datang Israel nak cabut nyawa kita, jangan kita gementar. Kita mohon apabila datang Israel cabut nyawa kita dengan lemah lembut.
Jangan kita diterperanjatkan, jangan kita ditengking. Kita mohon apabila Israel datang nak cabut nyawa kita, roh kita dengan mudah, dengan rela keluar daripada jasad kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon apabila sudah Israel cabut nyawa kita dengan lemah lembut itu, roh kita itu dibawa naik, diterima oleh Allah Taala, sehingga kita mendengar firman Allah Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita mohon apabila masuk kubur jangan kena soal kubur, ya Allah. Jangan kena soal kubur tak boleh terjawab, ya. Kena soal payah, biar minta jangan kena soal. Kalau kena soal pun mudah-mudahan dapat yang ringan dan dapat jawab. Kita mohon pada Allah Taala. Dan ini semua pasti, ya. Ini semua pasti akan berlaku, ya. Dan ini semua berlaku mungkin petang besok, mungkin lusa. Kalau kita begitu kita meninggal, kita dah nampak semuanya ini, ya. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan diri kami yang kotor ini, ya Allah. Hanya padamu kami hadapkan diri kami yang tidak ada apa-apa langsung amal, tak, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, bahkan dosa kami bergunung-gunung, bahkan di antara semua orang dosa kamilah yang paling besar, ya Allah. Kami mohon ampunanmu, ya Allah. Kami mohon jangan diazab olehmu, ya Allah. Kami mohon jangan dibiarkan olehmu, ya Allah. Kami mohon disekat olehmu, ya Allah, daripada perkara-perkara yang dimurkai olehmu, ya Allah, perkara yang mungkar. Amin Allahumma amin. Terima kami, ya Allah, kami hamba-Mu ya Karim.